Assalamualaikum. Berjumpa kita dalam kuliah Diploma Teknologi Kempalan DMB 3152 penyambungan logam ataupun joining teknologi ya. PDPR minggu yang ke-10. Jadi minggu ni kita akan bincangkan berkaitan dengan mechanical fastener atau pengikap mechanical. Kita akan bincangkan berkaitan dengan bolt dan nut Okey, bolt dan nut ya. Bolt ni dan nut ni, bolt dan nut ni adalah satu lagi kaedah kita mengikat logam ya. Kaedah ni adalah jenis mengikat yang tidak kekal, dia bersifat sementara dan kaedah ini paling banyak kita gunakan Saya sediakan ini slide, kamu lihatlah Ini slide salah satu bentuk yang ini kita namakan bolt, yang ini kita namakan nut Jadi dekat bolt ni kita ada kepala bolt head kemudian kita ada radius ni, bahagian hujung ni kita namakan radius. Shank ni adalah batang Shank adalah batang bolt ni Kemudian kita ada run cut. Run cut ni bahagian pemotongan permulaan berbenang Nut kita ada thread. Ini kita namakan berbenang Kemudian bila kita namakan dia punya panjang pula, nominal length ni, biasanya kita ambil daripada selepas head sehinggalah pada hujung. Ini kita punya panjang. Kalau kata panjang nut bolt ni, ini panjang ni. Okey, kita ada grip length ni. Ini bahagian panjang batang dia lah yang kita grip Mana je bahagian yang ada thread length lain So keseluruhan ni kita namakan nominal length lah, panjang keseluruhan. Jadi kalau kita nak kira panjang, inilah panjang dia sebatang bolt Kalau kita beli, kita boleh jumpalah, kita ambil panjang bolt, dia kata 2 inci, maknanya panjang daripada sini ke sini 2 inci. Kalau dia kata 60 mm, panjang dia dari sini ke sini 60 mm, itu panjang Jadi kita katakan bolt. Okey, bolt ni terdiri daripada banyak saiz lah. Dia ada kepala segi 4 atau kepala segi 6 Kita tengoklah, ada kepala segi 4 ada kepala segi 6, terpis pada kita punya kehendak lah Dan badan dia bentuk silinder, dia ada benang skru di sepanjang bahagian panjang Okey, ini ada kepala dia. Kepala ni boleh datang dalam bentuk segi 4 ataupun segi 6. Kita tengok gambaran di atas lah Kemudian dia ada shank dekat batang dia. Kita ada batang grip tadi kita sebut, batang sini batang grip, ini ialah batang thread yang berbenang, ini tanpa berbenang Itu berkaitan dengan bolt gambar rajah lukisan drawing. Jadi kalau kita nak menggambarkan lukisan jadi bila kita kata ini, kita nak tahu ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. So ini kita gambarkan daripada pandangan pelan. So kita tahulah ini segi 6 So maknanya kamu kalau nak melukis ini pandangan sisi pandangan sisi, pandangan pelan So lukislah di sini, di atas dia segi 6 segi 6. Maknanya kita tahu bolt ni kepala dia segi 6. Di bahagian bawah ni kita nampak dia punya batang shank dia. Kita ada dia batang grip head, grip ada bahagian grip length, panjang grip length, dan inilah thread length thread length. Okey, seterusnya kita lihat jenis bolt Bolt ni ada macam-macam. Bila kita katakan macam-macam kepala lah. Yang ini kita tengok dia dinamakan full bearing. Kemudian kita ada washer face. Yang ini kita beza washer face. Kemudian kita ada double chamfer. Double chamfer ni sebenarnya kalau kita lihat, dia tengok di sebagai halus lah betul tepi. Chamfer ni adalah bahagian sisi tepi, double paling rapat Kemudian dia ada square tadi. Ini semua segi 6. Segi 6 kita ada square 4 segi. Kita ada juga slot hexagon segi 6 tapi dia ada slot dalam. Kita boleh gunakan screwdriver bolt yang ada boleh guna screwdriver. Kemudian kita ada countersunk. Countersunk ni ada sudut lah, tapi kita boleh guna screwdriver. Kita ada raised countersunk yang bentuk separa bulat. Kita ada round countersunk, bukan countersunk, sorry, yang ini round kepala bolt, kepala round, tapi dia ada slot. Ini ada slot ni mana kita guna screwdriver. Kita ada kepala pen, dia ada kepala cheese, dia ada kepala raised cheese filter Kemudian kita ada mushroom yang macam cendawan, kepala cendawan. Kita ada high top
Ada juga skru yang kamu tengok dia begini. Ini special lah. Kita terpaksa gunakan special tool. Ini kita namakan high torque bolt. High torque bolt. Kemudian kita ada Phillips countersunk yang gunakan 4 segi. Mata Phillips lah. Skru mata Phillips. Kita ada Phillips wrist countersunk. Dia bentuk atas sikit. Phillips round pen. Phillips round. Dia macam-macam lah. Kemudian ada juga kita gunakan bolt yang countersunk hexagon socket. Dalam ni dia ada bentuk hexagon, dia guna socket, guna Allen ke kunci Allen lah, ke kunci Allen. Kita ada juga button hexagon socket, maknanya socket lah, Allen key tadi. Flat or cap hexagon socket, dan kemudian kita ada null head. Null head ni adalah bahagian yang kita buat sisi ni. Null head ni kita ada letak dia bunga, bunga kita namakan null head. Ini contoh jenis bolt lah. Kalau jangan terkejut, ada banyak macam lagi yang ikut kesesuaian. Okey, sekarang kita bincangkan berkaitan dengan nut. Nut ni salah satu komponen pada bolt. Nut ni adalah pasangan yang mempunyai berbenang. Dia ada pasang berbenang tapi di bahagian dalam, di bahagian dalam yang disesuaikan dengan bolt lah, mana boleh masuk. Sesendal atau washer kita gunakan untuk mencegah bolt dan longgar, untuk mencegah bolt dan nut longgar selain dan mengelakkan geseran dan beban. Biasanya macam nut ni dia ada washer. Washer ni kita gunakan untuk menyerap gegaran. Kita boleh mengagihkan beban. Maknanya dia memberi keselesaan ataupun fitting yang lebih baik lah pada proses penyambungan tu. Okey, nut ni kita bincang ada macam-macam jenis juga. Kalau bolt pun ada dengan type dia, nut pun ada macam-macam. Kita ada nut hexagon, bentuk segi 6. Kita ada heavy hexagon. Ini yang lebih besar lah. Kemudian kita ada nylon insert lock. Dia ada bahagian nylon insert lock ni, dia dekat nut tu kita ada bahagian sedikit tambahan. Kemudian kita ada jam hexagon. Hexagon dia rendah saja. Kita ada nylon jam lock, dia tinggi sikit. Kita ada nut yang bentuk wing, kepak. Kita ada nut yang bentuk cap, separuh bulat. Kita ada nut yang bentuk acorn, dia lebih bulat lagi. Ini lepis sikit. Kita ada flank. Flank ni kita ada berbibir. Nut yang kita ada berbibir. Kita ada nut yang T, bentuk T. Kita ada nut square. Kita ada prevailing torque lock. Yang ni untuk kekuatan yang tinggi lah. Bila sebut torque ni, kekuatan kilasan dia yang tinggi. Kita ada K-lock cap. Kita ada coupling, yang ni panjang. Kita ada slot nut. Kita ada castle nut. Ini slot ni ada tengok bahagian atas ni. Kemudian ada pin lock. Ada pin bahagian ni. Ada pin kita masukkan. Jadi ada macam-macam different ataupun jenis-jenis nut yang berbeza-beza lah. Kamu boleh jumpa, kamu boleh cari dalam bahan-bahan lain lah. Kemudian kalau kita kata nut ni macam ni, kita buat pengukuran dia. Kita tengok ini contoh bolt dengan nut. Kita katakan A ni. A adalah diameter apa? Diameter, kita kata diameter dia punya berbenang. Kalau 1/4 ni suku kita sebut suku lah. Suku dia 6 mm. Ini dalam bentuk imperial, ini dalam metrik. Maknanya suku ni 6 mm. Kalau sebut diameter kita punya thread apa? Okey, kita kata suku. Maknanya 6 mm. Kalau 5/16 dia 8 mm. Kalau 3/8 dia 10 mm. Ini dalam bentuk unit inci sebenarnya. Inci 3/8 inci dia 10 mm. 5/16 dia 8 mm. Satu suku, 1/4 suku 6 mm. Okey, kalau kita tengok itu nut size. Nut size. So kalau kita guna pula, kalau suku ni kita guna spana 11. Suku spana 11. Kalau 5/16 8 mm kita guna spana 14. Kalau 38 kita guna spana 17. So yang mana besar? Jadi 10 mm ni besar lah. Kita guna spana 17. Bila disebut B, bahagian B ni length, tinggi. Tinggi ni mungkin dia 1 inci.
Mungkin 1,5 inci, dia boleh 2 inci, 2,5 inci, 3 inci atau 4 inci. Maknanya panjang, length of dia punya shank tu, keseluruhan ni nominal length dia, panjang dia berapa? 4 inci dia kata. 4 inci diameter ni, diameter kita ada 2. Ini contoh bagaimana nut dengan bolt kita buat measurement Okey, kita nak ukur bolt dengan nut ni kita gunakan angkut vernier. Kalau nut kita boleh kita boleh periksa dia punya saiz dengan menggunakan angkut dalam, angkut bahagian atas ni untuk cek berbenang dalam, dan yang ni sebelah bahagian kepala dia. Ini cara yang betul lah. Cara nak mengukur saiz bolt dan nut seperti kita dapat di sini. Itu kita. Okey, ada lain-lain jenis bolt dan nut Kalau ini contoh banyak kita ada skrup pengikat, kita ada baut tanam, ini kita ada baut kepala bulat, metal thread, kita ada gutter bolt, kita ada grub screw ini bertindih-tindih bertingkat kita ada self tapping screw, kita baut U, ini kita gunakan banyak untuk mengikat batang lah di tengah ni kita ada quarter pin, kita ada bolt buttress, kita ada taper start start mana kita masuk, kita tak ada nut sini, kita gunakan skru je yang ada bibir, kita ada flow bar ini lain-lain bolt dan nut lah contoh pengikat lain ini saya sarankan kamu lihat sajalah yang kita katakan yang ni untuk U tadi, untuk wire rope clip kita tengok ada paku rivet, mo rivet, paku rivet, kita ada ring ini kita namakan ring ini kita boleh ikat biasanya dekat bearing. Kita ada snap ring in, kita ada snap ring S, snap ring H. Kita buka dengan special punya plier. Lepas tu kita ada grease nipple Grease nipple ni dia macam skru untuk masukkan grease pada bahagian ini. Mudahkan. Kita ada alat khas, kita masukkan grease dalam mesin tentu Ini grease nipple. Kita ada yang ini kita namakan hose clamp lah, hose clamp ataupun clamp selang hose clamp. Kita ada wire rope clip. Wire rope clip ni kita nak ikat wire, kita letak besi pun bawah, kita ikat bahagian ni. Kita ada roll pin, kita ada spin pin. Jadi ada bolt yang dia gunakan pin lah. Jadi dia ada lubang, dia ada flank. Dekat flank tu kita masukkan roll pin atau spin pin Contohnya dekat sinilah plug plus segi 4 ni, dia ada lubang sini, kita masukkan pin untuk sekat daripada terkeluar. Kita ada plug kunci L, yang ini kita namakan shackle Yang ini shackle omega bulat, ini namakan shackle. Ini wire rope clip. Kemudian kita ada hand tap. Hand tap ni kita ada taper. Iaitu kita ada recoil insert. Ini contohlah pengikat dan kerja-kerja dalam peralatan lain Apa dia kelebihan penggunaan bolt dan nut Kosnya adalah murah. Dia lebih murah lah berbanding dengan kaedah lain Kemahiran minimal untuk menggunakan, dia tak perlu kemahiran tinggi untuk kita mengguna dan masang bolt ni mudah dikendalikan dan mudah diselenggara, itu sudah pastilah dan kita boleh dapat dalam pelbagai bentuk dan kesesuaian penggunaan. Jadi saya nak tunjukkan sini perbezaan antara bolt dengan skru Bila kata-kata bolt dia mesti ada nut tapi skru dia datang dengan tanpa nut ini contoh gambar rajah sisi Okey, langkah keselamatan menggunakan bolt dan nut pastikan kita memakai alat personal protective equipment. Yang kedua, kita berhati-hatilah semasa kerja mengikat dan mengetat bolt dan nut. Dan yang ketiga, kita sentiasa mematuhi arahan dan berhati-hati semasa menggunakan semua peralatan terangan lah, spanner, plier Jadi dalam kuliah ini bahan rujukan yang saya guna untuk kamu ialah pertama bahan rujukan pembelajaran. Saya ada sediakan 2 slide yang kamu boleh lihat. Slide ini memberi kamu sedikit kefahaman dan penerangan lah berkaitan dengan bolt dan nut dan kaedah mengguna dan memasang serta mengetat Jadi kamu boleh gunakan untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kamu Saya rasa kuliah kita bagi PDPR Minggu 10 ni selesai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Sekian, terima kasih.